betapa industri pendidikan Islam di negeri Sabah sedikit ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Ukuran kita adalah berdasarkan kepada banyak dan wujudnya pusat-pusat pendidikan Islam yang didirikan oleh badan-badan NGO dan juga komuniti Islam yang ada di negeri Sabah. Masih boleh dibilang dengan jari, walaupun sejak kebelakangan ini sudah ada rasa kesedaran di kalangan penduduk setempat. Namun kita dalam hal membangunkan sistem pendidikan Islam ni, sebenarnya kita tidak dapat menafikan masih ada pimpinan-pimpinan daripada luar yang memberi tunjuk ajar kepada kita, khususnya daripada Semenanjung, daripada negara jiran kita. Kalau kita bercerita berkaitan dengan keterlibatan saudara-saudara Islam kita, ilmuwan Islam di negara jiran kita di Indonesia, kita pasti akan mendapat satu berita yang dipelopori oleh usia, di mana kedatangan para ilmuwan Islam daripada Indonesia, khususnya di Medan, banyak yang diambil oleh Tun Mustafa dan kemudian bekerja di beberapa sektor perledangan pada awalnya, yang kemudian selepas daripada itu diserapkan ke Pertubuhan Islam Seluruh Sabah atau singkatnya usia. Dan kemudian daripada itu sebahagian daripada mereka telah diserapkan ke beberapa sekolah agama negeri sebagai tenaga pengajar, dan sebahagian mereka di usia di Jahins yang sudah menjadi penduduk tetap, sudah menjadi warga negara Malaysia. Pengorbanan mereka kita tidak dapat nafikan, kerana sejarah telah membuktikan bahawa keterlibatan pendakwah daripada luar ini adalah satu sebahagian daripada perkembangan Islam di negeri Sabah. Yang kemudian daripada itu di era tahun 90-an, era 80-an, 90-an dan tahun 2020 ini sudah nampak ada di kalangan komuniti orang persorangan dan juga badan-badan NGO yang diasas dan diterajui oleh orang-orang Sabahan sendiri telah mula memperlihatkan usaha ke arah mewujudkan sistem pendidikan di negeri Sabah. Dan kita menjagakan dalam 5 atau 10 tahun akan datang, daripada usaha yang pelbagai ini akan lahir tokoh-tokoh ilmuwan Islam daripada Sabah itu sendiri. Dan kita mengharapkan perkara ini menjadi sebuah kenyataan, khususnya mereka-mereka yang telah kita dan Madrasah Rumah Transit Mualaf sendiri terlibat secara langsung menghantar pelajar-pelajar ke seberang sana di Semenanjung, belajar di beberapa pondok di sekitar Kedah, Kelantan dan beberapa tempat yang lain. Usaha ini kita buat secara berterusan, dan sehingga hari ini kita belum nampak lagi hasil yang boleh kita banggakan. Tapi kita tidaklah melihat pencapaian yang kita cuba sasarkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Bahkan kita akan melihat dalam jangka panjang yang pastinya dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kalau saya ditanya secara peribadi, saya sudah tentulah ingin melihat seorang di kalangan Sabahan, khususnya orang-orang dusun, yang akan lahir seorang tokoh ilmuwan sebagaimana Ustaz Abdul Samad, sebagaimana tokoh-tokoh lain seperti Syekh Nuruddin Al-Banjari, dan juga Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam di kalangan suku bangsa dusun. Dan sudah kita mulakan langkah ini karena kita sudah mendirikan pusat pendidikan secara percuma yang kita namakan RTMS atau Madrasah Rumah Transit Mualaf. Sebab itu kita banyak menghantar kalangan pelajar kita, semua adalah laki-laki dan perempuan. Inilah harapan kita sebenarnya. Maka dengan itu, masyarakat Islam di Sabah khususnya, kita minta supaya mereka ini tampil untuk membantu kita secara langsung dan tidak sebagaimana umat Islam di
Semenanjung membantu untuk memperkasakan pondok dan mahatafis. Sebab itu lahirlah tokoh-tokoh ulama seperti Tok Penari yang dikenal sebagai antara ilmuwan Islam yang lebih kepada sufinya, dikenali sebagai wali Allah, dan juga beberapa lagi tokoh-tokoh yang lain. Inilah harapan kita untuk Sabah. Mudah-mudahan hasrat ini akan dapat dilaksanakan, diterjemahkan, dapat menghasilkan ilmuwan Islam sebagaimana mereka, dan bukan saja di madrasah RTMS ini yang sudah menghantar pelajar-pelajar, bahkan banyak lagi madrasah yang saya tidak dapat sebut nama-nama mereka itu. Dan yang kedua yang saya ingin kongsikan pemikiran ini adalah berkaitan dengan pembangunan pendidikan ini, pembangunan pendidikan Islam di negeri Sabah ini. Saya juga tidak melihat akan terus ke depan jika sekiranya tidak mendapat sokongan daripada para penginfak, karena kita tahu bahawa sekolah agama rakyat ini tidak terbantu atau tidak ada bantuan secara khusus sebagaimana sekolah agama negeri. Dan itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah mari kita sama-sama gabungkan tenaga kita dan juga segala yang ada, membangunkan pusat pendidikan di negeri Sabah. Selain daripada itu, sebagaimana post saya di sebelum ini, di video yang sebelum ini, saya telah mengutarakan beberapa pemikiran berkaitan dengan keterlibatan badan hijau daripada Semenanjung, yang mana ada beberapa perkara yang mereka mesti memperhalusi, merujuk dan bekerjasama kepada badan-badan hijau di negeri Sabah. Saya ingin ulangi bahawa kerjasama itu sangat-sangat penting, kerana kita sangat yakin dan percaya badan-badan hijau yang ditarajui oleh orang Sabahan itu lebih faham tentang negeri Sabah, lebih faham akan lurah dan bukit, bagaimana tinggi dan rendah, bagaimana perasaan mereka, budaya mereka, pemikiran mereka, dan juga tahap pendidikan mereka. Jiwa mereka itu lebih dekat kepada Sabahan. Itulah kelebihan yang ada pada badan-badan NGO di negeri Sabah. Sementara badan NGO di Semenanjung, kita tidaklah menafi hal-hal ketinggian nilai ilmu yang ada pada mereka, karena mereka lebih awal membangun di segi pendidikan. Sudah tentu mereka itu lebih pandai, lebih bijak, lebih tangkas dalam hal-hal keputusan, baik dalaman dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama, jangan kita fikir, jangan kita leka, dan jangan kita tidak yakin dan percaya bahawa kekurangan itu ada. Antaranya kekurangan itu badan-badan NGO di Semenanjung ini, walaupun duduk di Semenanjung, di Sabah berpuluh tahun, tidak mungkin mereka dapat menjiwai dan juga merasai denyut nadi masyarakat Sabah, apalagi yang dikatakan pendalaman negeri Sabah. Maka kerjasama di antara badan-badan NGO yang ada ini sangat-sangat penting. Jangan tidak kita lihat ini sebagai satu kekuatan. Dan perkara ini belum lagi terlaksana kerana masih lagi ada sikap aku, kamu. Aku, kamu itu hendaklah dibuang, kerana membaca pendalaman itu berbeza. Sebab itu saya tidak setuju ada sebagian pos daripada rakan-rakan kita badan NGO di Semenanjung memperletakkan pendalaman itu di daerah. Contoh di Nelapak, dekat Sabate. Mereka melihat Sabate itu pendalaman, sedangkan kita itu bukan pendalaman, itu daerah. Maka tafsiran ini hendaklah diperbetulkan. Mudah-mudahan kamu faham. Kalau tidak faham, saya pun tidak tahu sudah. Berkaitan dengan kedatangan Ebit Dio di negeri Sabah, sangat-sangat bagus.